kita sentuh sedikit tentang amalan-amalan 10 Zulhijjah. Firman Allah Ta'ala, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar, demi 10 malam, demi malam yang 10. Fajar tu bila? Fajar 10 Zulhijjah, fajar hari raya haji. Malam yang 10 tu bila? Khilaf. Ada ulama mengatakan 10 malam pertama bulan Haram, ada ulama mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada setengah ulama mengatakan 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Maka yang banyak diperpegangi jumhur ialah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala itu 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Begitu utama 10 malam pertama bulan Zulhijjah, sampai ulama khilaf lagi, mana lebih utama, 10 malam terakhir Ramadan ke 10 malam terawal bulan Zulhijjah? Begitu important 10 Zulhijjah. Setengah ulama mengatakan the first 10 nights of Zulhijjah lebih afdal daripada the last 10 nights of Ramadan, sampai begitu. Namun walau macam mana pun, yang muktamad 10 malam akhir Ramadan itu lebih utama, sebab Ramadan penghulu segala bulan. Dan jatuh pada tingkatan kedua immediately ialah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Maka diperlakukanlah 10 malam pertama bulan Zulhijjah sebagaimana kita perlakukan 10 malam akhir bulan Ramadan. Sini kalau boleh bikin qiyamul lail sampai 100 rakaat macam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Begitu. Jadi macam apa yang kita buat dalam Ramadan itu, kita buat pada 10 Zulhijjah. Kalau pada hari raya puasa, sunat puasanya berapa hari? Bulan Syawal 6 hari. Pada hari raya haji sunat puasanya berapa hari? Kita puasa dalam hari raya haji berapa dia? 9 dan hari raya haji. Kita sunat puasa 9 dan 10 tak boleh, 10 haram, 10 hari raya haji. Ini sengaja tricky question. Saya kalau tanya mana-mana 9 dan orang pasti bilang 10 tak boleh. 9 dan 8 kita jawabnya bosan. Kita sengaja tanya 9 dan 10 tak boleh, 10 berdosa, 10 hari raya haji. Ini trick question. Kita sengaja tunggu orang jawab 10. 9 dan 8. Sebenarnya pada hari raya haji puasa sunatnya 9 hari. Dari 1 sampai 9. Dari 1 sampai 9 sunat puasa. 9-9-nya muakkad. Paling muakkad 9 hari bulannya. Kemudian 8 hari bulan. Kemudian 1 dan 7 sama. 1 dan 7 sama. Jadi pada Syawal ada 6 hari puasanya, pada Zulhijjah ada 9 hari puasanya. 1 sampai 9 sunat puasa. Kemudian apa amalan lagi nak? Apa amal lagi nak buat? Bagi mereka yang ada sudah niat untuk laksanakan ibadat korban, sudah terpak kambing ke, sudah bagaimana ke, baik dalam negeri, baik luar negeri, sunat daripada first Zulhijjah sampai haiwan kita disembelih, jangan cukur rambut, jangan gunting rambut, jangan ketip kuku macam orang dalam ihram. Jadi kita persembahkan ibadat korban kita kepada Allah Ta'ala. Kita sembelih dengan niat supaya Allah Ta'ala terima ibadat korban kita dalam keadaan kita kusut masai. Jadi kita hadir sembahyang hari raya haji tidak seperti hadir sembahyang hari raya puasa. Sembahyang hari raya puasa hadir dah bersih dan lawas semua. Sembahyang hari raya haji dengan kusut, kita tengok baik semua, hari masyhur semua kita boleh lihat. Akhir Zulkaidah semua dah pergi barber shop, dah lawa, dah kemas, dah apa semua. Terus tak cukur, tak apa semua. Nanti mula berjanggut, mula berjambang 10 hari dah selamat dah korban, baru malamnya baru bersih kita lihat mereka semua. Sunat lakukan sekian. Daripada 1 Zulhijjah sampai hari kita sembelih, tidak kita cukur, tidak kita ketip kuku semua. Kemudian 1 sampai 9 sunat puasa, khususnya 9 hari bulan. 9 hari bulan itu hari pengampunan Allah Ta'ala. Yang ada orang tanya, this is a very common question, Ustaz, kita 9 hari bulan on Sunday, Mekah 9 hari bulan on Saturday, kita nak puasa hari apa, hari apa? Dia bilang Sunday, tapi sana wukufnya tahu, Yalah, sana wukufnya pun, tapi kita puasanya 9 Zulhijjah. Yang orang boleh-boleh nak sudah nak ikut Mekah. Itu nak baik. Awak puasa, awak buka puasa ikut bank waktu Kuala Lumpur ke ikut waktu Kelantan ke waktu Mekah? Waktu sini kan. Kalau bang awak ikut matahari sini, bulan pun awak kena ikut bulan sini lah. Maknanya di mana bumi awak pijak, di langit awak junjung. Tak ada banyak story. Begitu. Jadi kalau pada 9 Zulhijjah kita puasa, di samping itu the whole day 9 Zulhijjah banyakkan istighfar, banyakkan taubat kepada Allah Ta'ala. Janganlah hendaknya pada hari itu ada satu pun orang yang berkata dalam hatinya, macam aku ni terampun ke tidak? Terus tak terampun, disqualified daripada pengampunan Allah Ta'ala.
Pasal apa? Dia dah menyangka buruk pada Allah Ta'ala, dia dah menyangkal sifat pengampun ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus Allah Ta'ala reject, tak terampun. Positif, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Walaupun anda pernah rompak bank sampai 15 bank, walaupun anda pernah tikam orang umpamanya sekalipun, na'udzubillah, mudah-mudahan janganlah ada yang pernah tikam orang di sini ya, itu pun Allah Ta'ala maha pengampun juga, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sayurinya 9 Zulhijjah, tuan-tuan sekalian, buatlah amalan yang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang berada di Arafah. Dahulu kalau kita tengok kitab-kitab sirah, dibuat di banyak negeri tau. Di Syam ada buat, di Mesir ada buat, sana sini ada buat. Sekarang tak kita dengar kecuali 2 tempat saja. Satu di Kota Tarim, satu di Syihir, di Hadramaut. Iaitu apa? Itu amalan dinamakan sebagai tasyabbuh ataupun ta'rif. Iaitu mereka 9 Zulhijjah lepas asar berhimpun di lapang, puluhan ribu orang semua berhimpun. Orang-orang Siwun, orang Hauta pun semua turun sama. Apa bikin? Mereka baca wirid dan zikir yang dibaca pada Arafah. Mereka baca doa Arafah. Mereka mohon doa seperti orang Arafah, dan mereka doa untuk orang-orang di Arafah. Subhanallah, orang-orang Hadramaut, dia punya amalan begitu. Itu namanya tasyabbuh. Apa tu? Kerana mengamalkan hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fa innahu minhum. Siapa menyerupai satu kaum, dia sebahagian daripada mereka. Kita pergi wukuf ke? Tak wukuf. Kita haji ke? Tak haji. Tapi kita copy, ikut amal mereka, buat macam mereka. Allah beri kita apa yang Allah beri pada mereka. Begitu. Jadi berhimpun. Kalau di sini nak diadakan, bagus, minta siapa-siapa baca wirid doanya. Lepas asar berhimpun di sini. Tak sembahyang asar di sini pun tak apa, 5.30 mula. Bacalah wirid. Kalau tak tahu apa-apa, bacalah Yasin. Bacalah zikir, bacalah tahlil, baca apa sajalah zikir. Kumpul, mohon pada Allah Ta'ala. Tak tahu cakap Arab, cakap Melayu pun boleh. Mohon sampai bang maghrib, buka bersama, lepas tu pulang. Buat. Kalau tak ada orang buat sendiri di rumah, tuan-tuan sekalian. Buat sendiri di rumah. Lepas asar 9 Zulhijjah, jangan sibuk asyik. Orang kaum ibu masak, memis, kemas, hias bunga, itu je dia bikin petang hari raya. Kaum bapak tak ada kerja, duduk menyandar tengok televisyen. Kan? 9 Zulhijjah, rahmat turun, doa kabul, pintu dibuka oleh Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala. Jangan lepaskan. Buat, kena tamak macam orang Hadramaut. Maka 9 Zulhijjah, dari pagi kita dah puasa, dah ibadat. Okeylah nak bereskan urusan, bereskan pagi. Lepas asar dah duduk, kaum ibu dah dengan telefon, dengan sejadah, ngadap pegang tasbih, baca kitab, baca wirid, baca apa, macam di Arafah, sampai terbenam matahari. Kalau ada tempat yang bikin, bagus. Kalau tempat tak ada bikin sendiri di rumah. Abah pimpin anak-anaknya semua. Itu 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Kemudian pada hari raya haji ini, sampai ibadat korban kita dah mention last month. Pagi hari raya haji, takbirnya sampai 3 sets tau, 3 set. Hari raya puasa, takbirnya hanya 1 set boleh. Iaitu takbir mursal hari raya puasa. Dari bang lepas maghrib sampai besok imam masuk sembahyang, takbir dah habis. Hari raya haji, takbirnya 3 set. Yang pertama takbir mursal, daripada lepas maghrib sampai besok subuh. Saya di Parti Fahad, saya sangat menggalakkan masjid-masjid, surau-surau semua tolong hidupkan takbir. Ini syiar. Kalau tempat naik kelab apa semua, dia boleh hidupkan lampu sampai pagi, malam sampai pagi. Kita setahun sekali kita takbir malam sampai pagi. Tak ada orang ustaz, tak ada orang, kau datang jadi ada orang. Tak mesti sampai 1,000 orang, 1 orang pun jadi. Takbir lakukan. Dan tuan-tuan hidup di mana tahu? Tuan-tuan tinggal di Malaysia atau negeri yang tak larang kita main bang mikrofon luar. Maka take this opportunity, tegakkan syiar. Kecuali tuan-tuan tinggal di negeri yang banknya hanya dalam masjid saja, atau apa nak buat, itu pun kena takbir juga. Takbir lakukan. Lepas maghrib, kalau setahu saya lah, selama saya masih kecil dulu, dia menjadi sultan sana, yang nama malam hari raya, there's no such thing that Imam Bilal can say that, oh saya Bilal Zuhur, malam saya tak duty. Oh saya Imam Asar, malam saya tak duty. Yang nama malam hari raya, segala Imam, Bilal, Moja, semua full strength, semua datang. Semua. Yang tolong tentang tikar, yang kumat fitrah, yang itu dan ini, semuanya. Yang takbir. So kalau masjid-masjid imam dia, Bilal dia berkira zaman sekarang, then you have to hold a meeting, bilang we need to staff to duty malam hari raya. We pay overtime. Kalau tak nak, we pick up. Undi. Tak nak kita undi, siapa kena duty malam hari raya.
Okey, bila isyak cuti sampai pukul 12, bila subuh masuk pukul 4. Umpamanya lah, mula takbir. Takbir. Tak ada orang, pasang elan. Nanti datang 3-4 orang. Kalau tak ada orang, 1 orang pun jadi takbir solo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang 2 orang, duet. Datang 3 orang, baru choir. Umpamanya begitu. Jadi kalau tak ada orang, seorang-seorang kita takbir. Syiar. Jangan sebut ini sunnah saja. Sunnah tapi syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar Allah Taala, yang sebenarnya itu daripada takwa dalam hati. Bermakna kalau tak tegakkan syiar, bermakna takwa very weak. Dan kalau seluruh negeri begitu, seramlah. Kalau seluruh negeri takwa very weak, syiar kita tak naik, syiar kufar akan naik otomatik. Otomatik. Syiar, takbir. Kasih tahu iklan, Yus datang malam hari raya belia-belia, kita nak takbir, hidupkan takbir, lepas 5-10 minit takbir, ceramah hadis tentang hari raya. Dan standby lah segala surah semua. Tak payah ustaz, kita baca sama kita pun boleh. Takbir lagi 5-10 minit, baca lagi 1 hadis mengenai hari raya, mengenai korban, apa yang sesuai lah begitu. Jadi tak boring. Takbir sampai pukul 10-12 malam, stop lah. Pagi sambung lagi sebelum subuh. Setengah masjid pagi hari raya nak sembahyang pukul 8-8.30, 20 minit sebelum sembahyang baru Bilal lihat mikrofon, baru takbir. Dibikin macam taslim Jumaat. Allah, takbir ini hari raya, awal-awal mau takbir. Mau takbir hari raya mau datang. Pada hari raya haji, takbirnya takbir panjang macam takbir hari raya. Kemudian ada one set of takbir, iaitu apa? Takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang mengiringi sembahyang-sembahyang. Sembahyang apa? Segala sembahyang fardu, sama ada berjemaah ataupun sendirian. Sembahyang apa lagi? Segala sembahyang fardu kifayah, sembahyang jenazah hadir ataupun sembahyang jenazah gaib. Negeri kita orang sembahyang mayat dalam hari-hari tasyrik tak takbir kan? Kalau ada kematian hari Jumaat, hari tasyrik ada tuan-tuan dengan takbir, tak ada, senyap-senyap aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an la tu'adhib hadzal mayyit. Teruskan. Takbir. Ini fardu kifayah dan ini hari apa sembahyang itu fardu kifayah dan hari masih hari-hari takbir. Tak payah berlagu-lagu lah, takbir simple saja. Nak kebumikan mayat. Sembahyang fardu jemaah atau sendirian. Sembahyang fardu kifayah, sembahyang jenazah hadir ataupun jenazah gaib, sendirian ataupun jemaah. Dan sembahyang-sembahyang sunat yang dilaksanakan secara berjemaah. Dalam hari-hari ini, kalau ada sembahyang-sembahyang sunat dilaksanakan jemaah seperti apa? Ada gerhana matahari, takbir lepas sembahyang. Ada gerhana bulan, takbir. Dan sembahyang apa lagi tuan-tuan sekalian yang dilaksanakan secara berjemaah sembahyang sunat pada musim-musim ini? Sembahyang hari raya hajinya itu sendiri. Habib Abdillah Al-Jufri dulu cukup jaga sekali. Kalau punya sultan cukup dia jaga. Sembahyang hari raya hajinya, saya tak tahu sini macam mana sebab kita jarang sembahyang masjid lain. Sembahyang hari raya haji lain from sembahyang hari raya puasa. Sembahyang hari raya haji, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas takbir, baru Bilal, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru naik imam atas mimbar, baru khutbah. Takbir itu kan sembahyang jemaah. Kan sembahyang jemaah dan sembahyang sunat. Sembahyang hari raya haji itu sendiri dia tak takbir. Orang sekarang agaknya lupa lupa ke ataupun tak teringat ke mungkin takbir. Berapa ramai masjid katanya tak buat, Allah alam. Kena takbir. Dulu saya pernah dekat hari raya, kita telefon Majlis Agama Islam, kasih tahu Timbalan Mufti, tolong ingatkan. Nanti dia kasih dalam apa itu namanya email, semua masjid dia diingatkan. Dan harinya bila 5 hari. Untuk kita orang dalam negeri yang tak pergi haji, takbirnya 5 hari. Besok hari raya haji, ini hari lepas subuh dah takbir. 9 Zulhijjah lepas subuh dah takbir. Lepas zuhur takbir. Lepas asar takbir. Lepas maghrib takbir panjang sampai imam datang besok. Kemudian lepas zuhur takbir lagi. Lepas main hari raya takbir. Kemudian lepas zuhur sampai before maghrib hari 13 Zulhijjah. Kita dah sembahyang asar 13 Zulhijjah kan takbir. Tiba-tiba orang datang bawa jenazah, sembahyang jenazah. Nak takbir tak? Takbir. Kenapa belum maghrib lagi? Takbir. Untuk kita takbirnya sampai maghrib, bermula 9 Zulhijjah subuh. Untuk orang-orang haji tidak. Untuk orang haji mereka punya takbir bila 10 Zulhijjah. Lepas melontar Jumratul Aqabah, takbir di Mina. Kemudian lepas sembahyang zuhur mereka takbir dan terus sampai bila mereka punya takbir
13 Zulhijjah lepas subuh. Kerana hari itu hari nafar tani. Mereka nak balik Mekah, nak lontar lepas zuhur, nak packing, nak apa. Jadi lepas zuhur mereka nak ada lontar. Jadi lepas subuh mereka takbir, lepas zuhur mereka tak takbir lagi. Pasal nak lontar, nak lontar di mana? 3 jamrah pada 13 hari dan Zulhijjah. Untuk orang haji sampai itu saja. Untuk kita sampai 5 hari. Yang ada setengah masjid hari tasyrik lepas sembahyang fardu pun tak takbir. Nanti kita ingatkan, tuan imam takbir. Kita ingatkan macam biasalah, kita ingatkan dia tak terima. Oh, masjid kami memang tak buat. Tak masjid kami, tak masjid kamu. Semuanya kena buat. Semuanya kena buat. Boleh? Oh, masjid kami memang tak nak bang. Boleh? Tak boleh. Ini nama amalan kau kena buat semua. Dan ada satu lagi takbir pada hari raya haji. Hari raya puasa pun tak ada. Apa takbirnya? Sampai 13 hari. Iaitu daripada 1 Zulhijjah sampai hari ke-13 Zulhijjah. Mana kita pergi, kalau kita ternampak haiwan yang disediakan untuk korban, terus takbir puji kebesaran Allah Ta'ala. Kita jalan 1 Zulhijjah, kita nampak di surau sekian dari lembu ada tambat 2-3 ekor. Kita nampak saja haiwan korban, terus takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kereta naik motor sambil takbir. Nampak surau depan pula, kambing dah 10-20 ekor, takbir. Lalu lagi depan rumah penghulu, rumah ketua kampung, ada kerbau 3-4 ekor umpamanya, takbir. Tapi bukan sekali lembu, sekali kerbau kita nampak takbir. Yang nak korban punya kita nampak takbir. Dan tak payah pakai mikrofon dalam kereta, dan takbir gitu saja, takbir gitu saja sampai hari penghabisan. Selagi kita masih nampak, kita takbir. Maknanya hari raya haji takbirnya panjang, banyak takbirnya. Puasa sunatnya sampai 9 hari. Ada hari Arafahnya, ada takbir-takbirnya, cukup banyak takbir-takbirnya itu. Kalau tuan-tuan betul-betul nak maksimiskan takbir ini, tuan-tuan sembelih kambing tuan-tuan hari 13 lepas asar sebelum maghrib. Di mana setiap kali kita masuk masjid, kambing korban datang 6 hari bulan Zulhijjah, sambut dia turun dari lori, takbir. Kemudian setiap kali kita datang masjid nak sembahyang zuhur, nampak takbir, kita balik. Asar nak datang, takbir. Begitu. Kalau kita nak maksimiskan, kita sembelih seekor, kita reserve hari 13 Zulhijjah, lepas asar 10 minit sebelum maghrib kita sembelih, terus takbir, terus lepas maghrib. Sampai gitu pun boleh juga. Begitu juga. Jadi takbir pada hari raya haji sangat besar, takbir hari raya haji. Dan hari raya haji sebagaimana hari puasa sunat hidupkan malam-malam hari raya. Siapa hidupkan kedua malam hari raya, nescaya Allah hidupkan hatinya dikali hati hamba-hamba lain semua mati. Especially zaman ini, hitam orang belah putih, putih orang belah hitam. Betul orang put question mark, salah orang taruh big tick. Allah, perlu hati yang hidup pada zaman sekarang ini. Jadi nak hati hidup, malam hari raya kena hidupkan. Cara menghidupkan malam-malam hari raya ialah dengan kita punya jaga lebih banyak daripada kita punya lina. Jadi kalau satu malam ada 10 hours, kita punya tidur lesser than 5 hours. Begitulah umpamanya. Hidupkan malam hari raya dengan zikir, dan pantang besar malam-malam hari raya buat dosa maksiat, buka TV, rancangan aneka ragam, lawak jenaka. Semua tu bukan amalan malam hari raya. Tak sepatutnya dilakukan pada malam-malam boleh begini. Dan jangan lupa mandi sunat hari raya. Dan saya kiranya masjid-masjid beri perhatian bahawa sembahyang hari raya puasa dan sembahyang hari raya haji dibezakan waktunya. Sunnah dibezakan. Seperti sembahyang hari raya puasa, contohnya dimulakan sembahyang pada 8.30, hari raya haji dimulakan pukul 8. Perlu. Kalau perlu sembahyang hari raya haji kita mula pukul 7.30, sembahyang hari raya puasa pukul 8.30 pun boleh. Kenapa kena selisihkan di situ? Sunnah dibezakan waktunya. Duduk kita fikir menyebut sedemikian itu. Kenapa? Pada hari raya puasa ada fitrah, sebab itu dilambatkan sedikit, jadi orang sempat bayar fitrah. Pada hari raya puasa ada sarapan sebelum sembahyang, jadi ada sedikit time lah untuk orang seteguk minum air ke begitu. Hari raya haji tak ada sarapannya kemudian, maka sembahyang ini disegerakan. Dan hari raya haji tak ada fitrah, tapi ada korban, perlu waktu yang panjang, maka sembahyang disegerakan. Setengah masjid bilang, orang sekarang ni susah lah kita cakap, dia semua ikut dia punya suka sendiri. Kalau kita cakap, oh nanti orang jemaah bingung, takkanlah sikit-sikit bingung, setahun sekali 2 kali dia sudah bingung. Kau taruh notis lah sembahyang hari raya pukul 8.30. Kan tak bingung kan? Kan tak bingung. Jadi taruh notis, jadi orang tahu 8 sembahyang pukul 8, 8.30.
Jadi jemaah sudah tahu, oh masjid sekian pukul berapa ya? Oh dia sembahyang pukul 8. Sudah. Jadi begitu amalan-amalan pada hari raya haji. Amalan sangat besar. Hari raya haji ini dinaikkan dengan mulianya sampai berhari-hari. Kita katakan kemarin di bulan puasa kan, ada orang tanya sama kita kemusykilan. Sekarang masyarakat kita dah sampai dia punya pengetahuan dia punya tentang hukum-hukum ni sampai kepada very keadaan bahaya tau. Bulan puasa orang ada soal sama kita, Ustaz, kalau kita pada waktu pagi kita dengan bank aja kan tak boleh makan kan Ustaz? Awal bank ke akhir bank? Awal bank ke akhir bank yang kita kena stop makan? Masa waktu aja dah tak boleh makan dah walaupun tak bank. Dia tidak. Dia boleh tanya awal bank ke akhir bank. Maknanya tak faham. Few question tu, few orang tanya. Bermakna dalam masyarakat kalau ada 2-3 orang dah tanya, bermakna ramai lah yang sebegitunya dalam masyarakat. Dan pada hari raya haji, few years orang tanya. Ketika kita setengah sembelih kambing, orang tanya, Ustaz, ketika kita melaksanakan ibadat korban ini, adakah besar fadilatnya kalau kita sertakan dengan kita berpuasa pada hari ini? Besar tak fadilatnya? Nak besar dosanya. Ini hari raya haji mana boleh puasa, hari tasyrik mana boleh puasa. Dia tak faham. Dia ingatkan ini ibadat korban, anak dah tak ketik kuku, dah tak apa semua, aku puasa. Dia ingatkan begitu. Orang sekarang tak faham. Jadi hari raya haji, tuan-tuan sekalian, kalau ada lapang, khususnya yang muda-muda, volunteer kat tempat-tempat yang ada korban. Hari haji bukan nak kunjung-kunjung rumah siapa pun kan. Banyak-banyak pergi rumah mertua, yang belum ada mertua, nantilah kita ada mertua boleh. Yang belum ada mertua, bagi hari raya dah lepas sembahyang, bagi volunteer. Paling-paling tidak tolong timbang daging, paling-paling tidak tolong campakkan kulit masuk dalam tong, paling-paling tidak tolong okeykan kambing nombor 30. Jadilah, maknanya bantu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu perlukan tenaga. Dan perlu kalau dulu juru sembelih, latih orang-orang muda untuk sembelih. Ada orang kita takut tak nak sembelih kambing, takut. Kalau nak latih dulu 4-5 orang. Latih, dia kasih kursus. Sebelum sembelih dia kasih kursus urat mana nak putus, begitu dan begini semua. Kemudian pada hari itu kita sembelih, dia tengok. Kemudian gila dia nak sembelih, dah berani, confident, dia pegang itu pisau, kita pegang tangan dia. Yang ada budak takut, dia nampak darah sikit, dia lepaskan. Jadi kalau kita pegang tangan dia, dia confident, dia rasa bukan dia yang sembelih, disembelih. Budak satu putus, budak 2 putus. Terus dah berani dah. Perlu latih sembelih ini semua syiar. Satu lagi kita nak tegur tentang hari raya haji ini, takbir dia, takbir musal hanya pada malam hari raya saja sampai pagi. Dia tidak ada takbir musal selain pada waktu itu. Pernah saya hadir satu masjid, hari raya jatuh pada hari Jumaat ataupun hari tasyrik jatuh pada hari Jumaat. Kita nak datang sembahyang Jumaat, terangkat kita. Dia takbir macam pagi hari raya. Nak sembahyang raya lagi ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu masjid sambut. Kenapa saya takbir begini? Ini kan mesti hari tasyrik Ustaz. Saya tekan takbir. Takbir pada hari tasyrik, takbir lepas sembahyang. Bukan takbir berpanjangan begini. Yang ada rajin pula sampai begitu pula dia buat takbir ramai-ramai. Yang ada tak buat langsung. Masyarakat kita susah, banyak ada berkecamuk tentang pahaman mereka itu. Kita baca tahlil, Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah,